Okey, Dok. Soalan Artis seterusnya. kita ni, artis kita. Dalam 8 bulan kerajaan Okey. PN ni, Dok, UMNO ni kita tengok dia dah beberapa kali dikudakan lah. Okey. So jadi kenapa? Soalannya kenapa UMNO masih lagi berada di tahap pertahanan, bukan posisi menyerang, Dok? Apa lagi yang ditunggu sebenarnya ni? Saya rasa dalam masa terdekat, apabila UMNO sudah tidak lagi berada di dalam kawalan Muhyiddin dan juga dibelenggu dengan kerjasama dengan PAS, maknanya setelah mereka dibebaskan, ada kemungkinan besar perkara ini akan berubah dengan sangat drastik, yang menyebabkan UMNO selepas ni insya-Allah akan bangkit lebih berani, lebih lantang dalam memperjuangkan isu-isu rakyat. Bagi saya simple, setakat ni kita cuma mempunyai masalah dengan PPBM. Tetapi disebabkan PPBM hari ini didukung dengan cukup erat oleh PAS, peringkat awal tu kita tengok macam Taqiyuddin sendiri, yang geng-geng Publica ni. Tapi tengok semalam Presiden PAS pun dah ada kat Publica kan. So saya rasa ni dah jadi keputusan parti lah. Cuma saya mengharapkan akaun umbi PAS boleh menilai pemimpin mereka lah. Okay. Adakah Datuk Seri Presiden berani untuk memulakan langkah untuk menyerang, Datuk? Itu kena tanya Presiden UMNO lah. Saya tak boleh jawab bagi pihak dia. Sebab ni soalan-soalan yang kita dengar daripada bagi saya kalau UMNO nak mempunyai barisan serangan yang kuat, UMNO ni sendiri kena ada reform. UMNO kena ada reform. Kalau nak tunggu Anwar Musa jadi Presiden UMNO, lebih baik kita kuburkan je UMNO ni. Saya tengok ada dua pasukan lah. Anwar Musa ni dia berganding dengan Johari Ghani. Seorang berangan nak jadi Presiden UMNO, seorang berangan nak jadi timbalan Presiden UMNO. Ini sucak gandingan yang cukup mantap untuk menghancurkan UMNO. Kubur siap tu. Kalau misalnya sekarang ni kita plan nak buat UMNO 2.0 untuk menyelamatkan UMNO, kan? Kalau dua ekor ni jadi presiden dan timbalan Presiden UMNO, saya rasa kita dah boleh ajak dah UMNO 1.0 untuk join UMNO 2.0. Okey. Adakah Muafakat Nasional ni tetap nanti belah, tu? Kalau ikut kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Kelantan, dia mengatakan bahawa no to MN, yes to PN. Maknanya dalam arti kata lain, dia lebih prefer Perikatan Nasional daripada Muafakat Nasional. Saya tak ada komen, cuma saya cakap Alhamdulillah, kerana kita tak perlu masa yang panjang untuk mengenali kawan kita. Okey, sekiranya Muafakat Nasional ni menemui jalan nota tu, Okey. apa perlu UMNO lakukan bagi menghadapi PR15 untuk terus kekal dengan BN ataupun macam mana pandangan tu? Kita tak boleh tunggu Muafakat Nasional ni terkubur ke, terlerai ke, terberdiri ke, terbaring ke, terduduk. Tak boleh. Sekarang ni kita kena bersiap sedia untuk berhadapan dengan pilihan raya di bawah panji-panji BN serta ahli parti komponen dia. Lupakanlah yang lain buat sementara waktu, kan? Kalau kita dah menang katalah 90 kursi dalam pilihan raya akan datang, tak cukup lagi 22 kursi, masa tu mungkin kita boleh pertimbangkan untuk mencari rakan-rakan sekutu selepas kita dah menang. Itu pun dengan syarat sekiranya rakan sekutu kita itu bersetuju untuk menegakkan demokrasi. Maksud saya, demokrasi ini parti yang paling banyak kursi, dialah yang menerajui kerajaan. Bukan macam sekarang,
sekarang ni minority rules. Orang yang kecil, yang minority memerintah yang majority. Ni tak betul, kan? Okey. Okey, boleh tak berlaku dalam PRU15 nanti? Okey. Dekat sikit boleh? Okey, boleh. Ni apa yang saya ni soalan-soalan ni yang kita dapat daripada kaum lah tu, daripada orang yang masih sayangkan perjuangan UMNO ni lah. Okey. Boleh tak? Kuat sikit. Boleh tak dalam PRU15 nanti? Ya. Ataupun yang akar umbi ni nampak ni di bawah ni, mungkin akan ada banyaknya calon bebas. Calon bebas daripada kalangan orang muda. Okey. Dan macam mana pula kalau calon bebas ni menang banyak kursi parlimen? Apa pendapat Datuk? Saya nampak memang akan banyak calon bebas. Orang muda, maksud saya orang muda lah. Ya. Pertamanya, sekiranya BN tidak bertanding di 222 kawasan parlimen. Kalau BN tak bertanding 222 kawasan parlimen ni, kecuali di Sabah, di Sarawak kita ada GPS di sana, saya rasa akan tumbuh macam cendawan calon-calon bebas. Sama seperti apa yang berlaku di Sabah, bila mana BN tidak meletakkan calon di kesemua kursi. Jadi BN nampak rapuh, BN nampak tidak bersedia untuk mentadbir negara, mentadbir negeri Sabah. So ini akan menyebabkan ramai orang merasakan bahawa mereka mempunyai potensi untuk menang. So memang akan tumbuh macam cendawan. Pertama, calon bebas. Keduanya, kerana sifat kuku besi Kerajaan Perikatan Nasional. Contohnya macam Pejuang, tubuh parti sampai sekarang tak diluluskan. Ini sangat tidak demokratik. Muda, tubuh parti sampai sekarang tak diluluskan. Malah kami pun register pemantau Malaysia Baru zaman PH pun tak ditubuhkan. Tak 10 bulan baru tahu tak lulus. Kita buat kelab pendidikan politik, NGO je pun tak lulus. So kalau misalnya banyak parti-parti yang mereka mohon tak lulus, maka akhirnya ramai yang akan ambil pendekatan untuk bertanding atas tiket bebas. So bertanding atas tiket bebas ni, maknanya mereka ni bebas. Mereka tidak ada parti politik. Dan apa yang saya bimbang, akhirnya mereka ni akan dibeli oleh pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk beli, kan? Itu je lah satu kelemahan dia. Lebih baik kalau kerajaan bersatu ni ada telur sikit, kan? Dia galakkan demokrasi tu berlaku. Orang nak tubuh parti, permudahkan tubuh parti. Tak perlu takut, kan? Tak perlu takut. Kalau hari ni Hamzah Zainuddin kata dia akan luluskan parti, besok saya tubuhkan. Besok saya tubuhkan. Saya akan tubuhkan UMNO 2.0. Mungkin nama tu tak lulus, tapi kita boleh pakai nama apa pun, kan? Selepas pilihan raya kita join UMNO balik. Yang penting kursi-kursi yang UMNO nak gadai kepada Bersatu, yang nak diberikan kepada Bersatu, kita bertanding kursi ni. Bila kita menang, kita masukkan balik ahli-ahli parlimen daripada parti baru ni masuk ke dalam UMNO. Kita nak kukuhkan dan selamatkan kursi UMNO tu sendiri, BN. Ya. Soalan beranak pada soalan tadi tu. Okey. Sebab apa dia tanya soalan macam ni? Sebab ada kemungkinan mereka ni cakap bahawasanya kalau kita ni tak ada jawatan dalam, contoh dalam UMNO atau Barisan Nasional, maksudnya orang-orang muda ni tak berpeluang nak jadi calon. So sebab itulah soalan ni tadi, maksudnya mungkin diorang ni ialah dalam perlembagaan UMNO tu sendiri dah menyatakan bahawasanya kalau you bertanding atas tiket selain daripada UMNO, keahlian tu terlucut secara automatik. Jadi, itu kalau kita ni ahli. Kalau ahli. Kalau kita bukan ahli, kita nak bertanding bebas, tak ada siapa boleh larang. Betul, saya faham. Soalan saya tadi, kalau orang tu ahli UMNO tapi tak ada jawatan dalam parti, tapi tak berpeluang untuk jadi calon, walaupun dia berpotensi jadi calon, so mungkin dia pun akan jadi calon bebas.
Itu maksud dia tu. Bila dia jadi calon bebas, ketika dia menjadi ahli UMNO, memang ada di dalam perlembagaan UMNO yang mengatakan bahawa dia tak boleh nak menyertai UMNO semula dan sebagainya. Tetapi satu kelebihan perlembagaan UMNO ni, keputusan Majlis Kerja Tertinggi adalah muktamad. Jadi bertandinglah. Bertandinglah. Asal jangan lawan orang-orang UMNO yang setia pada perjuangan. Kalau kita tahu orang UMNO ni macam Anwar Musa ni memang barwa PPBM. Lepas tu UMNO pun masih letak orang yang sama. Bodoh lah kita kalau kita tak lawan. Betul tak? Kita tahu yang ini pengkhianat. Yang pengkhianat ni kita tak boleh biarkan dia uncontested. So maksudnya kalau dekat kita kena letak lah. Sewajarnya. Kalau UMNO masih calonkan Anwar Musa, kita kena letak lah. Sewajarnya. Faham? Faham?